lah. Gambus! Hai. Sold out. Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya, mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok banyak baju ni bang. Ini baik, ini baik. Sini pun baik bang. Sila. Abang, lama dah saya try nak tukar baju lama saya ni bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Ni boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Sukarela? Kau fikir sikit. Kau fikir lah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Kau nak berniaga susahlah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman, Encik. Itulah dia, sesungguhnya hidup ini ada pilihan. Kita ada peluang untuk buat kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita nak kongsi kepada anda peluang untuk buat kebaikan bersama dengan Duta Masjid Al-Mukarrabin iaitu Al-Fadhil Ustaz Piyu Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, tadi kita pun dah saksikan bahawasanya kita sebenarnya ada peluang di mana dunia ini boleh jadi ladang bagi kita untuk di akhirat. Jadi Ustaz, kita nak fahamkan bahawasanya Allah ciptakan dunia ini untuk manusia dan manusia itu untuk akhirat. Dan sebenarnya kita dapat peluang bagaimana bersedekah itu boleh mengembangkan lagi rezeki kita, boleh meningkatkan lagi kesihatan kita, menyelesaikan kita masalah di dunia ini. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Talib kita. Allah. Masya-Allah. Baik kepada tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ghazali mengatakan bahawa dunia ini adalah tempat yang sementara, bukan kekal untuk kita. Maknanya kata Imam Ghazali mengatakan kita ini seperti sedang musafir. Kita meminjam dunia. Kereta yang kita pakai itu adalah hak Allah. Allah pinjamkan kita. Rumah yang kita beli itu sebenarnya bukan hak kita, tapi adalah pinjaman dari Allah. Isteri dan anak-anak yang ada pada kita itu adalah pinjaman Allah buat kita. Tapi yang menentukan sama ada kita bersama mereka atau tidak, aba'ahum wa azwajahum wa dhurriyyatuhum. Allah janji kita akan masuk syurga bersama ahli keluarga kita, ayah-ayah kita, dengan anak-anak zuriat isteri kita. Tapi dengan apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebab itu kita musafir ini beringat-ingatlah ini bukan tempat kita. Kita meminjam. Jadi kita janganlah bongkak dan riak. Ingat janji Allah Subhanahu taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Satu kebaikan yang kita buat di dunia khas untuk umat Nabi Muhammad, Allah gandakan 10 kali ganda. Mi'atu habbah, sehingga 100 tangkai. Maknanya 700 gandaan, seperti dalam surah Baqarah Allah menyebutkan bahawa 100 kali ganda RM1 kita sedekah seperti 700 kali ganda. Allah Ustaz, saya dah banyak sedekah dah Ustaz. Tuan-puan, sedekah ni hari-hari. Kita sedekah setiap Jumaat sekali. Tak kena cara ni. Jadi kita nak ambil peluang hari yang mulia ni. Sedekahlah. Hari ni canggih dah. Guna online, banking kan. Semuanya mudah, tak susah. Selalu kita cakap rasa tak cukup lah Ustaz. Rezeki yang kita ada ni rasa tak puas lah tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tak berkongsi dengan orang yang lebih memerlukan pada kita. Antaranya adalah pembinaan masjid, pembinaan Ma'had Tahfiz. Dan hari ni saya mewakili Masjid Mukarrabin Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Yang mana Allah janji
man bana masjidan, barang siapa yang membina masjid di dunia ini, rumah Allah, banallahu lahu baitan, maka Allah Taala akan bina baginya rumah di akhirat nanti. Jadi kita ambil peluang tuan-puan, apa yang kita mampu itulah yang kita sedekahkan, sebab ianya menjadi saham kita di akhirat, akan berkekalan sampai bila-bila. Walaupun RM1, walaupun RM10, lihatlah bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan yang cukup kaya raya, banyak menginfakkan hartanya, terkenal dengan Bi'ru Uthman. Kalau saya sampai ke sana, saya selalu bawa jemaah pergi ziarah. Asalnya orang tak boleh nak pergi. Tapi itulah bukti tuan-puan, ketika mana orang-orang Yahudi majoriti dan memonopoli ekonomi, ketika itu mereka menjual mahal air kepada penduduk umat Islam di Madinah. Sayyidina Uthman membeli dengan harga separuh harga, yang mana berkongsi sehari Muslim, sehari orang Yahudi, sehari Muslim. Tapi akhirnya bila dibeli sepenuhnya, semuanya untuk orang Islam. Dan ekonomi umat Islam dapat dibangunkan. Sebab apa? Dengan sedekah asalnya. Jadi marilah sama-sama kita bantu. Bila kita bersedekah, insya-Allah Allah akan melipat gandakan amalan kita, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan yang kita sedang kongsikan ini adalah peluang untuk kita semua bersedekah, berinfak untuk membina taman-taman syurga. Di mana saya difahamkan masjid ini menjadi satu masjid yang akan menjadi strategic location ataupun lokasi strategik bagi mereka yang bermusafir. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah perkembangan terkini, apakah lagi antara aktiviti pada mereka yang bersedekah. InsyaAllah mereka akan dapat imbuhan yang cukup luar biasa. Masya Allah, terima kasih tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur Gua Musang Kelantan ni, dia terletak jauh daripada Lembah Kelang ni tuan-puan. Kalau tengok gambar ni, saya pernah pergi Ramadan lepas. Ini adalah gambar terkini. Kita dah mula cat, nampak dah nak siap. Ya tuan-puan, kita dah mula nak tar jalan supaya orang boleh dapat dah sembahyang. Tapi banyak lagi yang masih belum siap ni, kita dah mula tar, dalam pun dah cat. Ramadan lepas saya pergi belum siap lagi apa, belum cat lagi. Tapi alhamdulillah, inilah progres tuan-puan infak sepanjang setahun lebih ni. Kita memerlukan 6 juta ringgit, tapi kita dah mengumpul 2.5 juta tuan-puan. Kita perlukan lagi dekat 3.5 juta untuk tuan-puan bantu kepada hartawan dan dermawan. Teruslah berinfak Allah Ustaz. TV Hijrah ni asyik cerita sedekah. Tak ada benda lain ke? Tuan-puan, kita kena bangga dengan TV Hijrah. Sebab tak ada TV lain yang boleh support umat Islam seperti ini. Kita kena bantu tuan-puan. Khususnya pembinaan masjid. Ini jelas ada kebenaran daripada masjid agama. Kalaulah tak ada kebenaran, TV Hijrah pun tak bagi masuk. Betul, itu memang syarat dia. Kelulusan ketat. Jadi tuan-puan jangan takut. Ini bukan skamer. Ini adalah betul-betul. Ini bukan dugaan. Ambil gambar. Boleh terus ke laman web kami www.masjidalmuqarrabin.com, yang mana tuan-puan nombor tertera, banyak nombor, atau boleh tengok terkini di FB. Yang paling penting, masjid ini akan menempatkan 700 jemaah dalam satu masa. Dan bukan sahaja untuk jemaah setempat, sebab kawasan ini tak ada masjid. Bayangkan kita kalau tak ada masjid, jauh. Nak pergi masjid ni jauh, memang jauh. Tapi alhamdulillah semua lengkap, dan laluan orang musafir daripada pantai timur nak pergi ke ke Cameron, ke KL. Jadi memang tak berhenti kereta lalu di situ. Jadi bolehlah sama-sama kita infak, sebab ada juga ruang musafir yang akan digunakan oleh penduduk yang menunaikan atau selaku musafir, insya-Allah. InsyaAllah, tu antara doa-doa yang mustajab ketika bermusafir. Betul. Mudah-mudahan adalah terselit nama kita yang bersedekah tu, yang berinfak, mudah-mudahan. Jadi Ustaz, pesanan Ustaz atau ucapan Ustaz pada mereka yang ikhlas menderma bersedekah ni, terutama daripada para penonton TV Hijrah yang sangat ringan tangannya, ringan hatinya untuk bersedekah. Alhamdulillah tuan-puan, sebagai penutup saya acap kali ulang ayat yang sama. Setiap kali di TV Hijrah berkaitan Masjid Muqarrabin, kita akan berkata dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku. Ya Allah, aku nak buat satu amalan akhir. Kita tak cakap kita nak baca Quran, kita tak cakap nak menunaikan umrah haji, kita nak berpuasa, tapi kita nak buat satu amalan akhir. Pelik tapi benar. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, aku nak bersedekah, aku nak infak hartaku, sebab tuan-puan, tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang tak tahu akan mendapat naungan Allah Ta'ala di mahsyar nanti. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita. Kita berada dalam kubur, kita berada di akhirat,
saham-saham inilah kita akan rugi tuan-puan kalau kita tak ambil peluang Masjid Al-Muqarrabin, insya-Allah. Subhanallah, pelik tapi benar. Itulah dia sebagai pembantu ataupun peneman kita di dalam alam barzah yang kita akan kesorangan, kesepian, tiada siapa lagi. Dan insya-Allah dengan sedekah inilah mudah-mudahan dia menjadi satu jariah ya Ustaz ya. Amin. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian peluang yang Ustaz berikan bersama dengan Masjid Al-Muqarrabin. Moga semua para penderma yang suka bersedekah dan sebagainya ini teruskan bersedekah. Bagaimana Ustaz katakan tadi, kita dah ada macam-macam teknologi. Kita boleh pilih hanya di ujung jari untuk teruskan bersedekah. Dan tak perlu keluar sampai ke ke kampung Kundo tu untuk sampaikan sedekah kan. Daripada rumah pun boleh. Sekarang pun boleh buat insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ada sekian rumah kita jumpa lagi, kita akan berehat seketika kembali selepas ini insya-Allah. Dari golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian. Bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.